Selamat petang, salam sejahtera. Apa kabar semua? Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu pada petang ini, jangan lupa tinggalkan dulu komen kamu dan tekan butang subscribe. Baik, komen kamu untuk hari ini ialah, perlukah ketua pengarah SPRM letak jawatan, dan perlukah juga speaker dewan letak jawatan? Tapi soalan yang kedua itu telah terjawab dengan sendirinya petang ini. Wah, ini memang panas. Apabila Speaker Dewan Rakyat yaitu Azhar Azizan Harun akan mengosongkan kerusi speaker sebelum 19 Disember ini. Wow, ini memang menarik saudara-saudara sekalian. Sebentar tadi dalam konten aku sebelum ini ada satu pendedahan yang saya telah nyatakan, yaitu 3 jawatan utama dalam kerajaan, antaranya ialah Ketua Peguam Negara, Speaker Dewan Rakyat, dan juga Ketua Pengarah SPRM perlu letak jawatan. Dan akhirnya hari ini, petang ini, tepat pada petang ini kita ucapkan tahniah kepada Azhar Azizan Harun kerana telah mengesahkan bahawa dia akan mengosongkan kedudukannya sebagai Speaker Dewan Rakyat sebelum Parlimen bersidang pada 19 Disember ini. Sehubungan itu katanya sidang Parlimen yang bakal bersidang akan dikendalikan oleh Setiausaha Dewan Rakyat. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, saya perlu mengosongkan kerusi pada tengah malam 18 Disember, katanya lagi. Jika tiada speaker sebelum Dewan bersidang jam 10 pagi keesokan harinya, katanya yang dipetik Akhbar The Star. Mengulas lanjut, Azhar berkata Setiausaha Dewan Rakyat kemudian akan memanggil sidang diadakan dan akan disusuli dengan usul melantik speaker baru. Jika ada satu nama saja yang dicadangkan, Setiausaha akan buat pengumuman dan speaker tersebut akan mengangkat sumpah. Namun undian perlu dibuat jika lebih seorang calon diusulkan, katanya lagi seperti dipetik. Katanya lagi, semua ahli parlimen kemudian akan mengangkat sumpah di depan speaker baru dan dia juga akan mempengerusikan sidang bagi proses memilih timbalan speaker. Ditanya apakah perasaannya apabila diarahkan untuk meletakkan jawatan itu, Azhar berkata dia berbesar hati kerana telah diberi peluang untuk berkhidmat sebagai speaker. Saya nikmati masa-masa saya sebagai speaker, ia tugas yang cukup memuaskan hati, katanya lagi. Untuk rekod, Azhar merupakan calon tunggal untuk jawatan itu bagi menggantikan Muhammad Arif Mad Yusuf pada Julai 2020. Menurut aturan mesyuarat yang dihantar kepada ahli parlimen hari ini, agenda pertama sidang adalah pemilihan speaker yang baru. Ia dilihat merupakan ujian pertama terhadap majoriti yang dimiliki Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Usul undi percaya terhadapnya pula menjadi agenda ke-8 sidang Dewan Rakyat. Keesokannya, yaitu pada 20 Disember, sidang Dewan Rakyat akan membentangkan belanjawan mini untuk belanja pengurusan termasuk gaji penjawat awam sebelum Menteri Kewangan yang baru merangka belanjawan penuh untuk tahun hadapan. Itulah dia saudara-saudara sekalian betapa berbesar jiwa hatinya Azhar Harun apabila beliau bersetuju mengosongkan kerusi speaker sebelum 19 Disember kerana ianya mengikut Perlembagaan Malaysia. Yang kita tunggu sekarang ini ialah adakah seperti yang telah dimasukkan dalam konten sebelum ini, adakah ketua pengarah SPRM yaitu Azam Baki akan turut mengikut langkah yang dibuat oleh Azhar Harun ini, yaitu berbesar jiwa besar dan meletakkan jawatan atau mengundur diri bagi diberikan peluang kepada orang lain untuk menjawat jawatan tersebut. Ikuti terus pendedahan sebentar lagi untuk yang kedua. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya lagi di Nazilin Unity Channel. Bagi yang baru sampai dalam channel ini, aku tabur hormat untuk kamu semua dan bantulah saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan butang subscribe. Oke, baik. Petang ini saya mau tunjukkan satu berita, satu perkara yang menarik selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Beritanya ini tentang pegawai kerajaan yang rasa-rasa tak diperlukan lagi, eloklah lebih dahulu mengundur diri. Antara pegawai kerajaan yang paling besar yang kita tahu sekarang ini ialah yang melibatkan Peguam Negara,
Ketua Pesuruh Jaya SPRM, dan Speaker Parlimen. Salah seorang daripada mereka ini yang paling top sebelum PRU 15 ialah siapa lagi kalau bukan Ketua Pesuruh Jaya SPRM, yaitu Azam Baki. Isu yang paling hot tentang itu ialah apabila Rafizi kata kalau PH sudah jadi kerajaan, mereka yang akan mahu, dia akan cari sendiri Ketua Pesuruh Jaya SPRM ini. Jadi sesuailah dengan tajuk hari ini. Agak-agak kalau sudah lagi tidak diperlukan lagi sebagai pegawai SPRM untuk Kerajaan Pakatan Harapan, apa kata laporan ini, kata penulisan Sabudin ini, apa kata kalau mereka letak jawatan sebelum tidak diperlukan lagi? Selain pelantikan menteri-menteri yang menjadi perhatian, jawatan pengisian bagi jawatan penting dalam beberapa instrumen kerajaan turut diperkatakan ramai. Apabila kerajaan baru ditubuhkan dan Perdana Menteri baru turut dilantik, sekurang-kurangnya 3 jawatan penting dalam kerajaan paling menjadi perhatian kepada perlunya perubahan. 3 jawatan tersebut ialah Peguam Negara, Ketua Pesuruh Jaya SPRM, dan Speaker Parlimen. Setakat ini hanya ternampak Speaker Parlimen yang disandang oleh Azhar Azizan Harun bakal mengalami pertukaran. Dalam jadual sidang Parlimen pada 19 Disember nanti, memilih Speaker Parlimen yang baru telah ditetapkan sebagai jadual paling atas sekali. Dengan kerajaan perpaduan yang dianggotai PH, BN, GPS, GRS, Warisan, PBM, dan Bebas, dengan jumlah ahli parlimennya seramai 148 orang, secara realitinya sukar untuk Azhar mempertahankan jawatannya itu. PH sudah pasti akan memilih seorang speaker yang memihak kepadanya untuk mengetuai parlimen berbanding Azhar yang merupakan lantikan Muhyiddin di era Perikatan Nasional sebelum ini. Melihat kedudukannya yang sukar dipertahankan itu, pilihan terbaik bagi Azhar ialah beliau sepatutnya mengundurkan diri lebih awal lagi. Tidak perlu menunggu sehingga pengundian pada 19 Disember nanti baru hendak meninggalkan kursi empuknya itu. Ini amalan demokrasi yang biasa. Bahkan dengan meletakkan jawatan lebih awal dengan dapat memudahkan Anwar dan kerajaan baru ini meletakkan calon penggantinya tanpa banyak masalah bagi memastikan kerajaan dapat berfungsi dengan licin. Begitu juga dengan Peguam Negara dan Ketua Pesuruh Jaya SPRM. Kedua-dua mereka sebaiknya turut meletakkan jawatan lebih awal sebelum pengisiannya digantikan. Dengan kerajaan baru dan Perdana Menteri, apalagi yang mereka harapkan untuk terus tercongok di situ? Takkan masih berharap disambung lagi? Malulah sikit. Dalam hal ini, mereka terbabit harus berjiwa besar dan menyadari ini adalah proses biasa dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Perdana Menteri yang memimpin kerajaan baru bukan saja perlu disokong oleh ahli parlimen yang kukuh, malah oleh ketua-ketua jabatan kerajaan yang senada sejiwa dengannya. Sabudin Husin diubah suai oleh Nazilin Unity. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan dan laporan yang sangat kita suka petang ini. Apabila menulis pegawai kerajaan yang rasa tidak diperlukan lagi, lebih baiklah mengundur diri atau letak jawatan secepat mungkin. Lebih baik daripada malu karena tidak dipilih lagi atau tidak disambung lagi kontraknya. Oke. Terima kasih telah menonton channel ini. Ikuti terus ulasan yang kedua selepas ini.